Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tuan Di-Pertua, saya mohon mencadangkan suatu akta untuk meminda Akta Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan 1965 dibacakan kali kedua sekarang. Ada siapa menyokong? Bacakan, silakan bacakan. Ya. Tuan Di-Pertua, Rang Undang-Undang Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan Pindaan 2022 yang dicadangkan adalah bagi meminda Akta Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan 1965 Akta 141. Pindaan ini dengan tujuan untuk menambah baik peruntukan sedia ada, terutamanya berhubung perluasan tafsiran bagi keluaran pertanian dengan memasukkan komoditi ternakan tertentu iaitu lembu dan sejenis dengannya, kambing, berbiri, rusa, arnab dan ternakan unggas seperti ayam, puyuh dan itik ke dalam ruang undang-undang tersebut. Selain itu, pindaan Akta 141 bermatlamat untuk memberi kuasa kepada farma menstabilkan rantaian bekalan bagi komoditi ternakan yang memberi kesan langsung kepada keupayaan modal dan pasaran, terutama bagi pengeluar kecil dan sederhana. Penglibatan farma sama ada melalui pengaturan pasaran dengan pengukuh kerjasama strategik bersama industri maupun secara langsung melalui pembelian di peringkat ladang. Sebenarnya, masa penubuhan farma pada 1965, peranan farma dan dalam pemasaran keluaran pertanian juga merangkumi haiwan-haiwan ternakan sama ada hidup atau disembelih dan hasilannya. Walau bagaimanapun, kuasa ini telah diserahkan kepada Maju Ternak yang ditubuhkan melalui Akta Lembaga Kemajuan Perusahaan Haiwan Negara Maju Ternak pada tahun 1973. Namun apabila Maju Ternak dibubarkan melalui Akta Lembaga Kemajuan Ternakan Negara Pembubaran 1983, Akta 292 pada 1983, tiada agensi yang bertanggungjawab dalam pemasaran ternakan. Justru kini tanggungjawab ini seharusnya dikembalikan semula kepada farma. Farma diperbadankan pada 1965 sebagai agensi kerajaan bagi menyelia, menyelaras, mengawal dan mempertingkatkan pemasaran keluaran pertanian di Malaysia, termasuk mengimport dan mengeksport keluaran pertanian, memberi kemudahan kredit untuk pemasaran serta melaksanakan apa-apa aktiviti yang berkaitan dengan pemasaran. Secara mudahnya, farma adalah pelengkap dalam pasaran untuk melaksanakan fungsi pemasaran yang tidak berorientasikan keuntungan. Farma berperanan sebagai alternatif pemasar terutama kepada pengeluar kecil dan semi-komersial untuk memasarkan produk mereka yang mana secara tidak langsung dapat mengurangkan atau menghindari manipulasi orang tengah. Selama ini, peranan farma terselah untuk membantu pemasaran keluaran pertanian bukan sahaja membeli, malah sebagai pemudah cara dan memberikan khidmat nasihat kepada petani. Kerjasama erat dengan jabatan dan agensi lain seperti DOA, Lembaga Pertubuhan Peladang dan Lembaga Nenas untuk pengeluaran memudahkan farma memberi fokus kepada jaminan pasaran dalam program ladang kontrak MAFI. Melalui program ini, farma bersama pengeluar menandatangani perjanjian jual beli dengan izin forward agreement untuk memastikan hasil petani dapat dibeli pada harga pasaran dan juga diberi insentif harga lantai sekiranya berlaku kejatuhan harga akibat lambakan di pasaran. Setakat 30 Jun 2022, terdapat 1,838 orang pengeluar yang terlibat secara aktif, manakala sebanyak 275 FA telah ditandatangani yang dijangka dapat memasarkan 4,307 metrik tan keluaran pertanian dengan anggaran nilai sebanyak
11.03 juta ringgit. Semasa PKP, walaupun kerajaan tidak menyekat pengedaran produk agro makanan, peternak kecil terutamanya mengalami masalah pemasaran dan pengedaran hasil keluaran mereka. Fama telah melaksanakan pasar segar terkawal PST di Pasar Tani Kekal, My Farm Outlet serta lokasi terpilih dengan pelbagai kaedah pembelian seperti penghantaran ke rumah, pre-order, drive-thru serta walk-in. PKP 1.0 menyaksikan sebanyak 63 outlet PST telah dibuka dan memasarkan 82,120 metrik tan pelbagai produk agro makanan termasuk 1,826 metrik tan ayam. Manakala PKP 3.0 sebanyak 54 outlet PST dibuka dan berjaya mengedarkan 51,876 metrik tan pelbagai produk agro makanan termasuk 1,240 metrik tan ayam. Sehingga 30 Jun 2022, Fama telah mencatatkan potensi jualan dengan nilai 44 juta bagi program-program pembangunan ekspor yang dilaksanakan. Secara purata, nilai jualan sebanyak 3 bilion ringgit setahun dijana melalui pelbagai perkhidmatan Fama secara langsung dan tidak langsung yang menyumbang sebanyak 59% dari nilai pasaran agro makanan negara. Oleh itu, dengan perluasan kuasa Fama ini, Kementerian mensasarkan pemacuan pembangunan sektor ternakan bagi menjamin sekuriti makanan negara. Secara tidak langsung, turut meningkatkan sumbangan sektor agro makanan kepada KDNK negara melalui pemerkasaan penternak kecil dan semi komersial. Tuan Yang Pertua, saya memohon untuk menghuraikan fasal-fasal Seksyen 1A dalam Rang Undang-Undang Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan untuk pindaan 2022 seperti berikut. Pertama, Pasal 1 mengandungi tajuk ringkas dan peruntukan mengenai kuasa menteri untuk menetapkan tarikh permulaan kuat kuasa akta yang dicadangkan. Kedua, Pasal 2, akta yang dicadangkan bertujuan untuk membina Seksyen 1A Akta 141 untuk meluaskan ruang lingkup takrif agricultural produce untuk merangkumi haiwan yang dinyatakan dalam jadual ketiga yang baru kepada Akta 141 dan karkas serta hasilan haiwan sedemikian. Ketiga, Pasal 3 bertujuan untuk membina akta yang dicadangkan bertujuan untuk memasukkan jadual ketiga yang baru ke dalam Akta 141 untuk mengadakan peruntukan bagi senarai haiwan yang termasuk dalam takrif dengan izin agricultural produce di bawah Akta 141. Keempat, pasal-pasal lain yang tidak dinyatakan secara khusus adalah pindaan bersifat kecil atau berbangkit. Tuan Yang Pertua, saya mohon mencadangkan. Ada sesiapa menyokong? Tuan Yang Dipertua, saya menyokong. Ahli-ahli yang berhormat, masalah di hadapan majlis ialah rang undang-undang bernama suatu akta untuk meminda Akta Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan 1965. Dibaca kali yang kedua sekarang dan terbuka untuk perbahasan. Mengikut senarai pemohon untuk berbahas, terdapat lebih kurang 27 orang. Walau bagaimanapun saya akan menjelaskan, menerangkan bahawa 16 penama yang akan mula perbahasan. Mereka adalah Yang Berhormat Sabak Bernam, Yang Berhormat Kulim Bandar Baru, Yang Berhormat Jempol, Yang Berhormat Rasah, Yang Berhormat Tebrau, Yang Berhormat Pokok Sena, Yang Berhormat Lebaran, Yang Berhormat Papar, Yang Berhormat Pasir Salak, Yang Berhormat Bayan Baru, Yang Berhormat Kina Batangan, Yang Berhormat Bukit Bendera, Yang Berhormat Dungun, Yang Berhormat Tangga Batu, Yang Berhormat Jerai, Yang Berhormat Bakri. Memandangkan pada hari ini mungkin 3 RUU akan dibincangkan. Dengan sedemikian
perbahasan ditetapkan 5 minit seorang. Dipersilakan Yang Berhormat sahabat bernam untuk memulakan tirai.